Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan jenis produk yang kami tawarkan. Kami menjalankan perniagaan makanan dan minuman dengan dua jenis produk utama, iaitu yang pertama ialah keripik ubi berperisa, di mana kami menawarkan dalam 4 jenis pilihan yang menarik, termasuklah original, balado, cheese dan juga pedas. Keripik ini dibungkus menggunakan pembungkusan yang bajet tetapi tetap praktikal dan menarik. Produk kami ini dijenamakan sebagai keripik chips, di mana nama kerip ialah singkatan tempatan bagi keripik ubi, manakala PEX pula dia menekankan pembungkusan individu yang mudah dibawa dan juga dikongsi. Logo kami ni dia menggunakan warna kuning, keemasan dan juga jingga merah yang melambangkan keripik yang rangup serta mampu membangkitkan selera dan rasa lapar. Perkataan chips pula dia merujuk kepada keripik ubi nipis dan rangup yang menjadi asas kepada produk kami. Yang kedua, kami turut menawarkan air balang dalam bentuk cups dengan menu utama kami iaitu air jagung. Ini merupakan struktur organisasi Keripik Sendirian Berhad yang diketuai oleh Direktur iaitu Azlan Shah. Beliau dibantu oleh pengurus dalam 3 bahagian yang utama iaitu pemasaran, pengurusan dan juga operasi serta dibantu oleh khidmat pelanggan. Struktur ini membantu syarikat dalam pengurusan dan juga operasi supaya berjalan dengan lancar. Skop kerja syarikat kami dibahagikan seperti berikut, seperti Direktur merancang hala 7 syarikat, General Manager urus operasi harian, Finance kawal bajet dan kewangan, Marketing urus promosi dan juga media sosial, Operation pastikan pengeluaran teratur, Product Development jaga kualiti keripik dan juga Customer Service bantu pelanggan dan urus aduan. Setiap peranan ini memainkan peranan penting untuk kejayaan syarikat. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan objektif syarikat. Yang pertama, berfokus untuk menjual keripik dengan pelbagai perisa seperti perisa original, perisa cheese, perisa balado dan perisa pedas, dan menghasilkan sebuah produk dengan pembungkusan yang menarik serta dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Objektif yang kedua, menyediakan makanan ringan serta berkualiti tinggi dengan harga mampu bilik dan menepati cita rasa pelanggan yang gemarkan kelainan dalam pelbagai rasa. Baik, untuk kaedah promosi produk keripik, iaitu objektif promosi kami adalah untuk meningkatkan kesedaran jenama keripik yang mana menarik pelanggan sasaran iaitu para pelajar universiti dan seterusnya meningkatkan jualan. Dari segi saluran promosi, kami menggunakan 2 kaedah utama. Bagi promosi tradisional, kami telah membuka booth di tapak Expo APK Hybrid dan memberi sampel percuma untuk menarik minat pelanggan secara langsung. Manakala untuk promosi digital, kami fokus pada platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga status WhatsApp kerana ini merupakan medium yang paling dekat dengan gaya hidup pelajar universiti. Akhir sekali, antara aktiviti promosi utama kami ialah tawaran combo keripik bersama air jagung manis pada harga hanya RM5 sahaja seperti yang ditunjukkan di dalam poster. Seterusnya mengenai pencapaian syarikat. Syarikat kami telah mempunyai 2 media sosial yang menjadi medium utama dalam mempromosikan produk kami. Yang pertama iaitu Instagram yang mempunyai 60 followers dan 15 posting. Yang kedua adalah TikTok yang mempunyai 27 followers dengan 10 video konten yang mendapat sambutan dan tontonan daripada orang awam. Dan yang seterusnya merupakan maklum balas daripada pelanggan yang menunjukkan maklum balas yang positif mengenai produk yang kami telah jual. Modal awal kami kumpul RM40 seorang daripada 9 orang kumpulan dan dapat 360. Bagi jumlah perbelanjaan semuanya ialah RM724 termasuk pembelian batch pertama, batch kedua dan juga barang-barang expo. Hasil jualan kami untung kasar ialah sebanyak RM1,336. Untuk breakdown setiap untung jualan ialah fasa pertama sebanyak RM297 untung, fasa kedua RM504 untung dan semasa jualan expo ialah RM235 keuntungan.
hasil keuntungan dari fasa 1 dan fasa 2 juga digunakan untuk membeli barangan produksi. Jadi untung bersih untuk kesemuanya ialah sebanyak Rp312. Bagi slide ini ialah prestasi keuangan bagi jualan individu. Ada produksi pertama, ada jualan ekspor, dan kemudiannya produksi kedua, iaitu bagi kami selepas ekspor lah kami menjual. Di sini kami tidak biarkan seorang saja yang menjadi agen menjual, yang menjadi dropshipper, tetapi kami semua menjadi orang yang menjual, orang yang mempromosi, dan juga orang yang pergi menghantar grepek itulah juga. Dalam sini adalah jumlah stok yang diambil dan jumlah stok yang dijual. Ada jumlah stok yang diambil tetapi tidak terjual pada produksi pertama, yang kemudiannya dijual ke semasa ekspor. Semasa ekspor pula ada grepek yang belum lagi di packaging. Jadi selepas ekspor itu ialah aktiviti kami untuk package semua pembelian batch kedua dan menjualnya. Di sini boleh dilihat untung keseluruhan individu dan juga untung semasa ekspor. Seterusnya, cabaran semasa mengendalikan perniagaan Carepex, yaitu terdapat 3 cabaran utama. Yang pertama, isu logistik. Yang kedua, kelewatan produk. Dan yang ketiga adalah kurang sambutan daripada pelanggan. Dari segi isu logistik pula, perniagaan Carepex mengalami masalah seperti tiada kendaraan untuk penghantaran COD. Bahkan jika kami melakukan perkhidmatan ketiga seperti Grab dan Lalamove, ia akan menambahkan kos kami. Manakala yang kedua pula adalah kelewatan dalam proses pengeluaran, pembungkusan, dan penghantaran. Selain itu, perniagaan Carepex kami juga kurang mendapat sambutan daripada pelanggan oleh kerana saingan yang tinggi dalam pasaran makanan ringan serta saluran jualan yang terhad. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penyelesaian cabaran. Yang pertama, menawarkan pengambilan sendiri self-pickup, di mana ia akan menjimatkan kos penghantaran COD seperti kos minyak kereta. Pada masa yang sama juga menetapkan kawasan yang dekat sahaja untuk penghantaran secara fizikal. Yang kedua pula iaitu menyenaraikan pembekal alternatif, iaitu backup supplier. Ianya juga untuk memudahkan buat bantuan sokongan backup produk jika habis atau ada masalah berkaitan produk yang dijual. Manakala penyelesaian yang ketiga adalah strategi pemasaran, di mana mengenal pasti sasaran pelanggan. Yang seterusnya, guna strategi pemasaran digital yang terarah, contohnya media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Okey, baiklah, beberapa isu yang perlu dititik beratkan untuk memantapkan lagi proses jualan kami. Yang pertama iaitu memanfaatkan feedback pelanggan, di mana benda ini boleh dijadikan marketing untuk kami punya jualan, tetapi kami tidak memanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, memperluaskan lagi saluran jualan, di mana Carepex boleh meningkatkan lagi hasil jualan dengan membuka tenda ataupun join tenda yang ada di Padang Kawat, yang ada di kolej-kolej kediaman yang ditawarkan oleh AJK penganjur yang ada di Universiti Malaysia Sabah. Dan tapi kami tidak menyertai mana-mana booth jualan ini dan menjadikan jualan kami hanya terhad kepada jualan online sahaja. Dan yang ketiga, meningkatkan ilmu dan latihan, di mana kami memerlukan lagi latihan ataupun skill dalam berurus niaga, terutamanya dalam meningkatkan lagi hasil jualan kami. Dan benda itu menjadikan kesukaran untuk kami untuk berurus niaga, dan ilmu ini sangat penting untuk diterapkan dalam diri kami sebagai seorang usahawan. Seterusnya, subjek etika telah memberikan beberapa hasil pembelajaran dan impak kepada kumpulan kami, di mana pertama, peningkatan komunikasi. Kumpulan kami dapat menambah baik dan juga meningkatkan komunikasi setelah berinteraksi dengan pelanggan dan juga interaksi di media sosial, membolehkan kami memahami kekuatan dan juga memperhalusi pendekatan kami.
Seterusnya, kreativiti perniagaan di mana kami berinovasi dengan penjenamaan semula produk melalui reka bentuk, logo dan juga pembungkusan pelbagai perisai kerepek untuk memastikan produk kami menonjol dan juga menarik. Seterusnya, impak individu di mana pengalaman subjek APK ini telah menanamkan semangat keusahawanan kepada kami dan juga memberi kepuasan dalam merealisasikan sebuah konsep. Seterusnya, impak terhadap komuniti di mana kami dapat terlibat dalam komuniti keusahawanan UMSKK dan ia telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada kami tentang dinamik pasaran juga melalui penyertaan aktif dalam acara Expo APK. Seterusnya, kesimpulan kepada pembentangan ini, ringkasan